Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Cikgu Fazli Biosensei. Pelajar-pelajar dah tonton video soalan nombor 7 sebelum ni? Okey, kalau sudah, jom kita sambung pula dengan ulang kaji dan juga latih tubi menggunakan soalan Negeri Melaka 2021 yang melibatkan soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8, soalan struktur. Dan soalan nombor 7 dan juga soalan nombor 8 ni biasanya adalah soalan berfikir aras tinggi lah, soalan kebat. Okey, jadi tonton dan perhatikan apakah teknik-teknik yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan. Okey, selamat menonton. Jom. Okay, so generation 1 dia dah tunjuk dia punya kekunci dia, key dia. H kecil adalah allele hemophilia. Okay, so hemophilia ni adalah penyakit sex-linked inherited. Maksudnya dibawa oleh kromosom X. Okay, so kromosom X, kalau H besar, ini adalah normal. Okay, H kecil adalah hemofilia. Dia membawa hemofilia. Okey. So, dia tunjukkan lelaki normal 4 segi putih. So, maksud dia kat sini X, H besar, Y. Okey. Bulat ada petak-petak kat dalam dia adalah carrier female. Carrier female XH besar, XH kecil. Okey. Now generasi yang kedua pula dia ada J. Okey. So J tu adalah female carrier. Okey, carrier female. So kat sini adalah XH besar dan juga XH kecil. Okey. Soalan 1. Based on diagram 8.1, state the genotype of father and mother. Maksudnya merujuk kepada yang atas sekali tu. Jadi kita pindahkan saja. So ibu dia adalah pembawa XH besar dan XH kecil. Manakala bapa dia adalah XH besar Y. Okey. Sekarang okey, generasi kedua, generation 2 of this couple, J was married to a man. Ini J. J tadi adalah pembawa. Okey, carrier. Berkahwin, married to a man. Based on diagram 8.1, it is found that their children inherited hemophilia. Complete the schematic diagram in figure 8.1 to show the inheritance of the disease. Kita patah balik. Okey. So kat sini ditunjukkan yang lelaki tu adalah normal. Okey. Maka kat sini lelakinya normal XH besar Y, XH besar, XH kecil. Maka gamet yang terhasil XH besar Y, XH besar, XH besar untuk perempuan. So kita tengoklah dia punya tu gabungan dia. So kat sini XH besar, XH besar, XH besar, XH kecil. Okey, manakala yang ini pula XH besar Y, ini adalah XH kecil Y. Maka yang kena hemofilianya adalah lelaki. So perempuan dia adalah carrier, sama ada carrier normal. So kat sini normal. Normal male, carrier female, normal female, hemophiliac
male. Okay, so 3 markah. Ini kalau dia bagi gambar macam ni senang lah. Isi je ruang kosong. Yang masalahnya kalau dibiarkan kosong, itu yang akan tercicir markah. Sebab tak ada yang ni biasanya. Ataupun gamet tu lupa dibulatkan. Okey. Hemophilia patient will face problem in case of injury, kalau mengalami kecederaan. His blood could not clot because there was no clotting factors in this patient blood. Suggest a genetic technology that can help this patient. Nak buat apa? Teknik kejuruteraan apa? Apa penyebab dia faktor pembeku ni tidak dapat dihasilkan? Kecacatan pada dia jenis kecacatan mutasi jenis apa ni? Dia tiada gen yang menghasilkan faktor pembeku. Okey, faktor 8, faktor 8. Jadi macam mana kita nak ada kan? Macam mana nak tambah? Apa nama kaedah kejuruteraan genetik tu? Genetic technology. Okey. Yes. Apa yang yes? Gene terapi. Terapi gen. Terapi gen ni dia replace gen yang hilang tadi. Okey, itu secara kekal. Kalau tak berjaya, nak buat apa? Guna yelah, biotech tu nama kaedah dia apa? Yang macam orang buat COVID-19 punya tu. DNA recombinant. Teknologi. Macam mana DNA recombinant teknologi tu? Dia produce transgenic bacteria. Apa bakteria ni buat? Kita nak masukkan DNA apa sebenarnya ni dalam bakteria ni? Bakteria yang menghasilkan clotting factor tersebut. Okay, so inserting DNA that code for clotting factors into plasmid. Ingat lagi plasmid? Plasmid tu adalah genetic material berbentuk bulat yang ada dalam bakteria. Okey, dia boleh menduplikasikan dirinya sendiri. Maksudnya kita potong, okey, ini adalah DNA yang ataupun gene yang mengandungi kod tentang faktor pembeku. So dia gunakan enzim untuk potong. So dia akan jadi macam tu. Kemudian dia ikat balik pada DNA tersebut, maka plasmid tadi akan jadi macam tu. Okey, lepas tu dia akan duplicate. Maka benda ni akan jadi banyak lah. Okey, bila jadi banyak, dia akan produce lagi banyak faktor pembeku.
Jadi faktor pembeku tu akan dipurify, dia akan tulinkan, dia akan tapis dan sebagainya. Lepas tu bila ada pesakit hemofilia yang mengalami masalah pendarahan dan sebagainya, dia inject lah. Dia inject. Yes, dia buat banyak-banyak. Maksudnya kos akan jadi lebih murah lah. Sekarang faktor pembeku tu dia extract daripada penderma darah. Orang yang derma darah. Yang ada dalam platelet, yang ada dalam plasma Rajah 8.1. Mana Rajah 8.1? Okay, state the type of variation shown by diagram 8.1. Hemofilia ni variasi jenis apa? Continuous ke discontinuous? Discontinuous variation. Sebab apa dia discontinuous? Sebab dia boleh jadi Apa sifat discontinuous variation? Dia tak ada kumpulan pertengahan, dia ada kumpulan perantaraan. Okey, dia ada kalau perempuan dia ada 3. Normal, carrier ataupun hemofilia. Kalau lelaki dia ada hemofilia ataupun normal. Dia tak ada kumpulan yang tengah-tengah. Okey, dia macam grup darah AB lah. ABO, darah ABO. Okey, jelaskan punca variasi. Explain the cause of the variation. Kalau macam hemofilia, dia adalah penyebab hemofilia apa? Yang menyebabkan tiada faktor pembeku tadi. Mutasi apa? Yes, gene mutation. Sebab dia melibatkan sebahagian daripada kromosom. Kalau chromosomal mutation, hilang keseluruhan dia. Kalau gene mutation, okey, kalau okey, kita refresh sikitlah tentang mutation. Okey, dia ada 2 jenis, gene mutation dan juga chromosomal mutation. Okey, kalau gene dia melibatkan changes in ATCG tu, nitrogenous base sequence. Nitrogenous base sequence. Okey, susunan ATCG tadi. Okey. Sebab apa? Sebab kod-kod ini, 3 kod ATCG tadi akan menghasilkan satu asid amino. Okey. Sebagai contoh, pada rantaian DNA ini kalau satu dia panggil RNA lah. Okey. So dia ada A T C G G T C C bla 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 semua. So kalau dia DNA, dia ada pasangan dia lah. Kat sini T, kat sini T, kat sini A, sini G, sini A. No. C C C A G G. Okey. So dalam penghasilan protein, 3 kod akan menghasilkan satu asid amino. Maksudnya kat sini dia akan menghasilkan asid amino A, asid amino B, asid amino C. So sekiranya mutation. Okey, mutation boleh berlaku banyak cara. Okey, kalau gene mutation ada berapa cara? 3. Yang pertama, insertion. Maksudnya akan ada kod yang lain masuk kat celah dia. Okey, insertion. Katakan tiba-tiba kat sini masuk A. Jadi kod yang depan ni tak berubah, AAT. Yang belakang ni dah jadi ACG.
Kat sini dah jadi GTC. C ni tak ada kawan. Maka yang ni tetap asid amino A. Yang ini asal dia CGG, sekarang dah jadi ACG. Dah bukan asid amino B. Sekarang kat sini dah jadi GTC, dah bukan asid amino C. Mungkin kat sini dah jadi asid amino K, yang ni dah jadi asid amino L. Jadi bila sekuen dia dah berubah, maka protein yang dihasilkan pun akan berubah. Katakan asal susunan asal dia menghasilkan clothing factor. Bila susunan baru, dia dah bukan clothing factor dah, protein jenis lain, dia dah jadi enzim lain, dah jadi antibody lain. Okey, itu yang dipanggil sebagai gene mutation. Okey, padam. Kemudian kalau chromosomal mutation, ianya adalah melibatkan changes of portion of chromosome ataupun whole chromosome. Maksudnya ini adalah kromosom, dekat kromosom tu ada gene. Okey, gene ini terdiri daripada rantaian DNA. Kalau dia berubah rantaian dia DNA saja tadi, dia akan jadi gene mutation. Okey, tetapi kalau yang berubah tu adalah the whole bahagian gene tersebut. Okey, sebagai contoh, okey, gene yang ada kat sini gene PQRS. Okey, salah satu jenis chromosomal mutation adalah apa tu? Inversion. Dia invert, dia terbalik. Okey, yang atas jadi Q, yang bawah jadi P. Okey, so kita belajar kromosom dalam sel dia dalam bentuk homologous. Maksudnya dia akan ada pasangan dia daripada female parent dengan male parent. So kat sini yang sebelah dia pun mesti P, kat sini mesti Q, kat sini mesti R, kat sini mesti S. Inilah barulah dipanggil sebagai alel. Satu huruf besar, satu huruf kecil, dua-dua huruf kecil, dua-dua huruf besar. Boleh tangkap ke tak ni? Banyak ni kita flashback ni semua campur bau habis lah. Okey, alel ada apa semua ada kan? Okey, jadi kalau faham kat situ tak ada masalah. Okey, so sekarang dia dah invert salah satu. Satu dah invert. Okey, kromosom yang sebelah yang ini dah invert. Asal dia adalah PQ. Kat sini dah jadi QP. Okey, dalam penghasilan protein untuk sesuatu allele ataupun gen tersebut menghasilkan protein, dia mesti apply pada locus yang sama. Maksudnya dua-dua mesti gang. P dengan P, Q dengan Q, R dengan R, S dengan S. Jadi R dengan R boleh menghasilkan protein dia. S dengan S boleh express dia punya phenotype dia. Sedangkan yang ini dia dah tak sama. Maka dia tak akan menghasilkan dua jenis protein lah kat situ. Body dia gagal menghasilkan protein. Okey, kalau macam dekat gene tadi, dia hanya affect pada satu gene saja, susunan sahaja. So ini dipanggil sebagai chromosomal mutation. Sama ada dia jadi terbalik ataupun dia jadi bertambah. Kalau bertambah dia panggil apa? Duplication. Okey. Kalau dia bertukar dengan sebelah, translocation. Okey. Kalau dia terpadam, deletion. So ada 4. Okey, ada 4 jenis. Okey. Sama ada dia hilang sebahagian saja ataupun dia hilang keseluruhan
kromosom. Itu adalah chromosomal mutation. Okey. So dalam kes hemophilia, ianya adalah gene mutation. Okey. So bagaimana ia berlaku? Explain. Yang kedua. Okey. Permanent changes. To the gene that control the production of clothing factors. Okey, yang ketiga, okey, changes in genetic code ataupun nitrogenous base sequence. Cause clothing factors cannot be produced. Okey, perubahan pada kod genetik ataupun susunan base bernitrogen akan menyebabkan faktor pembeku tidak dapat dihasilkan. 2 markah.